Sarah Nur Kristina akan menerangkan mengenai sekularisme. Sekularisme merupakan satu fahaman yang terkandung dalam pendekatan kajian-kajian Orientalis Barat yang telah jelas menafikan bahawa agama Islam merupakan agama wahyu dan tidak mempunyai nilai keistimewaan termasuklah dari segi perundangannya. Implikasi dari pendekatan tersebut adalah bahawa agama Islam merupakan agama rekaan semata-mata dan membohongi manusia yang menganutinya menerusi sejarah penciptaan manusia. Sekularisme boleh juga disebut sebagai secular right dalam bahasa Inggeris atau laïque dalam bahasa Perancis. Ia adalah satu perkataan yang tiada langsung hubung kait dengan ilmu serta kata terbitannya secara umum. Dari sudut pandangan Southern 1962, bangsa Eropah berpegang kepada teori tentang evolusi Darwin yang menganggap bahawa tamadun Barat merupakan tamadun yang hebat dan yang paling maju berbanding tamadun-tamadun lain. Menurut Al-Qaradawi pula, sekularisme diterjemahkan dengan lebih tepat sebagai al-ladiniyah, iaitu ketidakagamaan, dan al-dunyawiyah, iaitu keduniaan. Said Naqib Al-Atas pula berpendapat terjemahan dari perkataan al-huna alaniyah lebih dekat dengan falsafah sekularisme ini kerana maksudnya sendiri iaitu kedisnikinian. Ia juga berasal dari bahasa Latin iaitu seculum, yang mempunyai dua pengertian iaitu masa dan tempat. Inilah yang menyebabkan ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah membawa masuk dan mencipta kepercayaan-kepercayaan karut yang menjadi isu-isu. Contoh terdekat ialah negara Malaysia ini sendiri. Kepercayaan seperti bid'ah, khurafat dan tahayul dalam kalangan umat Islam di Malaysia sangatlah membimbangkan. Ekonomi yang bercabang. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi bercabang ini? Ia adalah wujudnya ekonomi seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Selain itu, ideologi sekularisme mewujudkan sistem kesemarataan dalam pencarian harta. Ini akan menyebabkan timbulnya kemarahan daripada pelbagai pihak kerana sebilangan harta itu akan menjadi tidak adil. Sekularisme telah menafikan hak mencari harta tanpa berusaha dan hanya menerima harta tersebut. Seterusnya, fahaman sekularisme juga menyebabkan wujudnya tempat-tempat zina. Kewujudan tempat-tempat ini boleh menimbulkan fitnah kepada sesiapa pun. Tambahan pula, apabila mereka mewujudkan tempat-tempat sebegini, mereka akan menjana keuntungan yang banyak. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa fahaman sekularisme ini mampu membawa kebahagiaan dan kekayaan kepada mereka. Akhir sekali, ideologi sekularisme telah mendorong dan menggalakkan berlakunya riba. Jadi, apakah peranan falsafah dalam menangani ideologi sekularisme ini? Ilmu terhadap falsafah yang jitu adalah penting kerana tunduknya umat Islam kepada sekularisme ini bermakna mereka telah menafikan Tuhan sebagai kuasa mutlak yang tertinggi dalam menentukan apa jua dasar kehidupan. Situasi yang seharusnya diperjuangkan adalah dengan memastikan segala aktiviti sosial, politik dan ekonomi adalah berlandaskan dan bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Cabaran ideologi seterusnya adalah terorisme. Cabaran ini difokuskan lebih kepada Muslim masa kini, di mana ideologi atau fahaman terorisme ini telah dinyatakan oleh tokoh Muslim iaitu Harun Yahya yang menyatakan bahawa terdapat 500 kumpulan pengganas di dunia dan sebahagian darinya memiliki pengaruh luas di antara bangsa. Namun, umat Islam adalah golongan yang dilabelkan sebagai pengganas dengan gelaran teroris oleh sebilangan masyarakat terutamanya Barat. Mengapa? Kerana pihak media Barat kerap menuding jari kepada golongan Muslim dengan mendedahkan isu keganasan dunia dalam berita harian mereka. Seperti rajah di atas, laporan yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Keamanan memaparkan bahawa peratusan kematian tertinggi adalah dari negara Afghanistan yang berpunca daripada peperangan antara Amerika Syarikat dan juga Taliban yang telah menyebabkan banyak nyawa terkorban. Jika diperhatikan, keganasan ini berpunca daripada mereka yang membawa ideologi
golongan radikal yang menggunakan kekerasan demi mencapai matlamat yang dikehendaki. Persoalannya, apakah peranan falsafah dalam mendepani cabaran ideologi terorisme ini? Ideologi terorisme ini yang dibawa pada hari ini adalah daripada golongan mereka yang meminggirkan ilmu dan akhlak. Mengikut falsafah, teroris dianggap sebagai golongan yang tidak memiliki nilai hikmah kerana berfikiran sempit dan terburu-buru mengikut hawa nafsu dalam menghakimi orang lain, termasuklah umat Islam sendiri. Menurut ahli falsafah Islam, Al-Farabi, Tuhan itu berdiri dengan sendiri dan tidak memerlukan yang lain untuk kewujudan dirinya. Malah beliau juga beranggapan Tuhan, wahyu dan agama adalah sebagai kebijaksanaan utama dengan mengatakan bahawa Tuhan adalah intelek dan mengetahui segalanya dengan mengetahui dirinya sendiri. Hal ini bersependapat dengan Ibn Rushd yang mengatakan bahawa penting bagi setiap manusia untuk menguasai dan mendalami ilmu. Jadi menurut falsafah tersebut, penguasaan terhadap pemikiran teoretikal dan peraturan membenarkan seseorang membuat perbezaan antara yang sah dan tidak sah. Kedua-dua tokoh Islam ini berperanan memupuk budaya berhikmah kerana akal adalah anugerah yang Allah kurniakan untuk membenarkan manusia menjadi insan yang bijaksana dan cintakan keamanan. Dengan menerapkan ilmu falsafah dalam kehidupan seharian kita, mendalami dan menguasai ilmu dapat membendung ideologi yang bersifat keganasan ini. Seterusnya, undang-undang adalah sesuatu peraturan yang digubal oleh kerajaan dalam sesebuah negara dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dalam negara berkenaan. Walau bagaimanapun, ideologi radikal atau keganasan yang dibawa oleh sesetengah pihak sanggup membelakangi undang-undang demi melaksanakan sesuatu misi dan usahanya. Hal ini disebabkan oleh golongan tersebut lebih mengutamakan matlamat berbanding kaedah. Kesannya, ideologi ini mampu mewujudkan keganasan seperti kezaliman, pembunuhan dan juga peperangan kerana ini akan memberi peluang dan dibenarkan untuk melanggar undang-undang. Namun hal ini bercanggah dengan ahli falsafah seperti Socrates yang mempunyai pandangan berbeza. Menurut beliau, jika perbuatan yang dilakukan membelakangi undang-undang, maka perbuatan itu dianggap tidak bermaruah dan tidak beretika. Beliau juga beranggapan bahawa gambaran sebenar kehidupan seseorang itu apabila ia mentaati undang-undang. Falsafah ini juga disokong oleh Aristotle dan juga Ibn Misquai bahawa amalan yang baik dan kemuliaan hidup seseorang ialah apabila ia mementingkan undang-undang. Menurut falsafah Islam pula, menekankan kepentingan keadilan, iaitu perbuatan yang berasaskan undang-undang. Justru sifat taat dan sabar itu penting kerana matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya patuh pada rukun negara demi mencantas ideologi radikal ini dengan mendaulatkan undang-undang dan menerapkan kesopanan dan kesusilaan. Sekarang saya akan membentangkan dalam topik liberalism. Liberalism adalah falsafah yang menggunakan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Liberal ialah seseorang yang menerima fahaman liberalism, iaitu kebebasan secara terbuka. Akan tetapi, maksud liberal perkataan mungkin berubah mengikut konteks sesebuah negara dan ianya boleh berubah mengikut peredaran zaman. Oleh itu, liberal bermaksud fahaman yang liberal, iaitu fahaman atau penilaian yang inginkan demokrasi serta kebebasan dalam bidang ekonomi. Liberalism terbuka kepada semua aspek politik termasuk ekonomi, sosial, aspek-aspek kehidupan seharian kita. Ahli liberal juga menyokong pelbagai pandangan bergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip ini. Tetapi mereka secara amnya menyokong individu termasuk hak sivil dan hak asasi manusia, liberal demokrasi, sekularisme, kedaulatan undang-undang dan juga kebebasan ekonomi dan juga politik. Itulah pengenalan tentang liberalism. Untuk yang seterusnya adalah isu-isu liberalism. Di sini saya dapat kumpulkan ataupun simpulkan beberapa isu yang terpalit dengan liberalism di kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Ini kerana tiada rujukan agama sebelum melakukan sesuatu perkara yang melanggar batas agama, seperti remaja dalam kalangan Malaysia yang sentiasa berdua-duaan tanpa rasa segan ataupun malu. Yang seterusnya adalah mempertikaikan syariat Allah dan hukum-hukum fiqah. Contohnya isu yang terpaling hangat iaitu Sajid Kamaruzzaman yang ingin menukar jantinahnya tanpa rasa bersalah dan melakukan pergaulan bebas. Di sini saya ingin kaitkan dengan rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kita sendiri perlulah percaya kepada Tuhan kita kerana dalam setiap agama juga kita dilarang untuk melakukan
tukaran jantina ataupun transgender ataupun perkara yang boleh memudaratkan hidup kita. Perkara tersebut amatlah dilarang keras dan juga hukumnya haram bagi umat Islam. Sekiranya seseorang ingin menukar jantinanya kerana seumpama tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini juga kita boleh kaitkan dengan ataupun kita boleh mengambil tiba akan kaum-kaum terdahulu, iaitu kaum Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan hubungan sejenis. Bagi membendung gerakan liberalism ini di Malaysia, kita perlulah membuat sesuatu yang mampu untuk kita menghindari sikap-sikap liberalism ini, iaitu kebebasan berpolitik ataupun kebebasan diri dalam seseorang itu, iaitu sistem perundangan Islam yang berbaksiskan Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan liberalism ini kerana ia lebih mengutamakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi melakukan sesuatu perkara. Sistem pendidikan Islam juga perlu diintegrasikan dengan sains dan ilmu lain dengan memastikan guru pendidikan Islam dan juga guru sains dan lain-lain dapat bekerjasama dalam pelajaran kedua-dua subjek ini supaya ia dapat dilaksanakan secara bersepadu. Pihak kerajaan juga sebagai badan eksekutif pula perlu memainkan peranan secara proaktif dan juga berhemah dalam menangani isu-isu yang timbul. Jadi ini adalah salah satu cara ataupun langkah untuk kita menangani gerakan liberalism ini. Seterusnya ialah modernism. Modernism berasal daripada perkataan modo yang membawa maksud recently atau just now. Manusia boleh mencapai kemajuan dengan akal fikiran untuk mewujudkan golongan masyarakat yang baru dan menganggap segala kebenaran tentang ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak dan objektif tidak mempunyai sebarang nilai kepada diri manusia. Melalui modernism ini, manusia boleh mencapai kemajuan dengan akal fikiran semata-mata untuk mewujudkan golongan masyarakat yang baru dan menganggap bahawa segala kebenaran tentang ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak dan objektif tidak mempunyai sebarang nilai kepada diri manusia. Modernism dicipta atau terjadi disebabkan rasa tidak puas hati ataupun kemarahan daripada golongan intelektual barat yang akhirnya memberi ruang kepada kelahiran zaman Renaissance, pencerahan atau dikenali sebagai Enlightenment dan modernism. Salah satu isu daripada gerakan modernism adalah emansipasi wanita ataupun dikenali sebagai pembebasan kaum wanita daripada perhambaan. Antara matlamat yang hendak dicapai melalui perjuangan gerakan ini adalah kaum wanita dapat membebaskan diri daripada tradisi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang isteri untuk melebihi batas keupayaan seseorang kaum wanita sehingga selari dengan keupayaan seseorang kaum lelaki. Terdapat beberapa kesan buruk ataupun negatif daripada perkara tersebut, antaranya hilang rasa hormat dan juga tanggungjawab sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, hilang tanggungjawab terhadap ibu bapa dan berlakunya pergaulan bebas antara rakan-rakan sehingga menyebabkan berlakunya fenomena free sex ataupun dikenali sebagai pergaulan bebas antara lelaki dan juga wanita. Daripada perkara yang telah dinyatakan dalam modernism ini, iaitu sebagai pembebasan kaum wanita daripada perhambaan, terdapat beberapa kebaikan yang dapat kita contohi dan juga terdapat banyak keburukan seperti yang telah dinyatakan pada video sebelum ini. Bagi mengekang perkara negatif ataupun buruk tersebut daripada berlaku secara berlarutan, ahli falsafah perlulah mengambil inisiatif bagi mengekang perkara ini daripada berlarutan pada masa kini dan juga pada masa hadapan bagi mengikuti perkara yang terkandung di dalam rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Sebagai contoh, melakukan kempen kesedaran dan juga memberi pencerahan dengan lebih mendalam tentang kesan buruk modernism melalui media massa. Golongan modernism ini juga menjelaskan bahawa setiap individu yang dilahirkan di dunia ini memiliki keistimewaan dan juga potensi diri sendiri yang dapat membentuk dan menentu arahkan manusia tersebut mengikut acuan dan potensi diri yang sedia ada. Dualisme dalam falsafah dan agama adalah satu sistem yang mengakui adanya dua prinsip seperti baik dan buruk, tubuh dan jiwa, proton dan elektron, dan ia mestilah saling bertentangan antara satu sama lain. Jadi, dalam dualisme dia ada isunya tersendiri. Isunya yang paling jelas ialah terlalu banyak pencanggahan dalam memberi pandangan. Hal ini kerana
dualisme, tiada satu kata putus yang tepat untuk menyatakan hal yang tersebut. Masalah yang kedua adalah ia memerlukan asbab dan perbandingan untuk setiap kejadian. Ini melanggar hukum ketuhanan, iaitu Allah mampu melakukan apa saja dengan kun fayakun. Sebab ia menyatakan bahawa setiap kejadian memerlukan asbab yang kukuh dan memberi perbandingan terhadap setiap satunya. Untuk peranan falsafah, mengambil kira bahawa setiap ciptaan mesti mempunyai pemisah dan menolak sebarang pandangan dari sudut agama adalah tidak benar sama sekali. Hal ini kerana sekiranya pemisah dan juga asbab itu diperlukan untuk setiap kejadian, maka sifat ketuhanan itu sama sekali ada batasnya. Sedangkan Allah tiada batasnya dalam memberi kuasa dan juga menghidupkan sesuatu. Seterusnya, pasca modernism. Pasca modernism ataupun pasca moden merupakan satu istilah yang menumpukan terhadap kemajuan dalam bidang teori, kritikal, seni bina, falsafah, seni, budaya dan kesusasteraan. Isu dalam pasca modernism ialah seperti kini, kita telah menormalisasikan perkara yang pada asalnya melanggar hukum moral dan agama. Seperti contohnya, seks sebelum kahwin dianggap seperti perkara yang biasa dilakukan di bandar-bandar besar pada masa kini. Peranan falsafah adalah untuk mengutamakan asas pemodernism dengan cara meresapkan sistem seperti zaman kegemilangan pemerintahan Islam dulu kala ataupun the golden age of Islam. Kesimpulannya, cabaran ideologi yang dihadapi oleh masyarakat pada masa kini bukan sahaja melibatkan serangan psikologi, malah ia juga berbentuk fizikal. Dengan itu, falsafah memainkan peranan yang sangat penting dalam membendung ideologi negatif yang tersebar luas pada masa kini. Seperti yang dibincangkan, jelaslah bahawa ilmu falsafah adalah ilmu yang diberi keutamaan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, kerana ilmu ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai rakyat Malaysia, semangat kecintaan terhadap ilmu perlu dipupuk dan ditingkatkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana ia mampu menghapuskan ideologi negatif ini. Fokus juga perlu diberikan lebih kepada golongan muda dan remaja kerana tahap penggunaan media sosial yang tinggi oleh golongan ini meningkatkan risiko pendedahan terhadap ideologi-ideologi baru yang negatif. Ideologi negatif ini tidak akan berlaku jika seseorang menggunakan akal fikiran dan ilmu dengan sebaiknya. Hal ini kerana manusia yang mementingkan diri dalam mencapai sesuatu matlamat cenderung berfikiran cetek dan membuat keputusan secara terburu-buru tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Secara keseluruhannya, falsafah ilmu dan pendidikan amat penting dalam membentuk setiap manusia dan bagaimana akal fikiran digunakan. Pemikiran yang sempurna mampu untuk mengelakkan ideologi negatif daripada tercipta. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.